Baik, insyaAllah. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabu rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadud al-jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nasihat berikan kefahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadat istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa rkubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ya rahmati silakan Fadil Tuan Imam, seluruhnya silakan Al-Fadil Tuan Bilal, kemudian Jasmati Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Haji, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ni. Jadi sebenarnya saya menjadi bidan terjun kan. Bidan terjun malam ni. Pukul berapa tadi Ustaz Muhammad call saya. Pukul 2 kan. Selepas saya bagi tazkirah di Masjid Negeri, saya balik ke office saya Ustaz Awam. Kemudian Ustaz Muhammad call saya minta gantikan pada malam ni Ustaz. Nasib baik saya tak ada kuliah lah. Sebab kuliah saya pun penuh juga lah gitu. Jadi saya pun tak tahu apa benda saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Maklumlah bidan terjun kan. Cuma yang saya bawa ada satu kitab hadis kursi. Boleh ya? Satu kitab hadis kursi dalam bab syurga dan neraka. Dalam bab syurga dan neraka. Dalam tajuk Allah Ta'ala menyediakan nikmatnya kepada para hamba yang soleh. Allah Ta'ala menyediakan nikmatnya pada hamba yang soleh.
Di mana ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah subhanahu wa ta'ala a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar zukhran balha ma utlihtum alaihi summa qara'a wa fi riwayatin lahu qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Qala Abu Muawiyah anil Ahmash an Abi Saleh qara'a Abu Hurairah qurrati ayunin wa fi riwayatin Tirmizi ziyadatun wa fil jannati sajadatun yasiru raqib fi zinniha mi'ata am la yaqta'aha wa qra'u in syi'tum wa zillim mamdud wa mawdi'u sautin fil jannati khairu minad dunya wa ma fiha wa qra'u in syi'tum faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Wa ma hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sampai situ dulu. Baik. Di mana hadis ni merupakan hadis kursi. Sebab dia dalam kitab hadis kursi lah yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Al-Qadir, dan kitab ni saya mengajar di Surau Asy-Syakirin, Taman Sendayan Indah. Itu sebulan sekali lah kat situ. Baik. Di mana ini terima daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Apa Allah Taala berfirman? A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ma la 'ainun ra'at. Sesuatu perkara yang mata tidak pernah melihatnya. Sesuatu perkara yang mata tidak pernah melihatnya. Wala uzunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar pun. Wala khatara ala qalbi bashar zukhran, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Tak pernah terlintas di hati manusia sesuatu yang sebenarnya Allah Ta'ala dah sediakan di syurga lah, disediakan syurga kepada hamba-hamba yang soleh, yang mana benda itu kita tak pernah lihat, tak pernah tengok, tak pernah terlintas pun tuan-tuan. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya yang terdapat dalam syurga itu? Balhama utlihtum alaih, tinggalkan apa yang ditunjukkan pada kalian. Balhama utlihtum alaihi, kata Allah Ta'ala, tinggalkan apa yang ditunjukkan kepada kalian, kerana nikmat yang belum ditunjukkan itu lebih banyak. Allah Ta'ala pesan pada kita, tinggalkan apa yang nampak kat mata kita. Sebab apa? Benda yang tak nampak di mata kita ni sebenarnya lebih banyak. Lebih banyak lah, lebih advance, lebih bagus, malahan lebih kekal, lebih cantik, kekal dan sebagainya. Sedangkan apa yang terdapat di dunia ni semuanya tak kekal. Yang hanya semata-mata sedap dari pandangan mata je lah kat dunia ni. Gitu. Baik. Summa qara'a wa fi riwayatin. Kemudian beliau Abu Hurairah membaca ayat summa qara'a wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat qala Abu Hurairah, telah berkatalah Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum. Dia kata, iqra'u, bacalah apa yang kalian kendaki. Iqra'u ma syi'tum, bacalah apa yang kalian kendaki. Apa yang disuruh kita baca? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata fala ta'mu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dia kata, suatu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka
daripada penyejuk mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini surah Syadah lah. Surah Syadah ni, siapa yang hafal Syadah ni dia akan jumpa ayat ni. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun, kan? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, kan? Gitu. Jadi apakah maksudnya fala ta'lamu nafsun? Maksudnya suatu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka daripada penyejuk mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Mana di kalangan jiwa-jiwa kita ni, manusia ni, mana apa saja makhluk, kan, atau syaitan, jin dan sebagainya, mereka tak tahu apa yang Allah Ta'ala dah sediakan lah. Kalau syaitan tu mungkinlah dia pernah, yang bapa syaitan mungkinlah dia pernah tengok dulu. Tapi yang anak cucu syaitan ni dia tak pernah tengok dulu. Tak pernah tengok pun dalam syurga tu, tuan-tuan. Tak tahu pun. Begitu juga kita. Dan juga para jin pun tak tahu apa yang terdapat dalam syurga itu, hakikat yang sebenarnya lah. Cuma disebut dalam hadis begini. Ada mahligai, ada bidadari, tak? Dan sebagainya. Baik. Kemudian Abu Muawiyah berkata daripada Al-Ahmashi, qala Abu Muawiyah an Al-Ahmashi an Abi Saleh qara'a Abu Hurairah qurratil a'yun. Abu Muawiyah berkata daripada Al-Ahmashi daripada Abu Saleh, Abu Hurairah membaca dengan qurratil a'yun. Qurratil a'yun mana qaf ra bertasydid, alif ta, hamzah ain ya nun. Qurratil a'yun maksudnya sejuk mata memandang. Mana dalam surga tu kan sejuk mata memandang itu. Tak adalah sakit jiwa. Kan dalam dunia kan penuh dengan sakit jiwa, dengan stres, dengan tekanan perasaan, tekanan tu, tekanan dan sebagainya. So dalam surga tu tidak ada tekanan. Tenang saja. Qurratul a'yun. Mana sejuk mata memandang. Tengok apa yang terdapat syurga tu semua sejuk mata memandang. Macam tu. Wa fi riwayatin li Tirmizi ziyadatun, dan sabit pada riwayat daripada Imam Tirmizi ada penambahan ayat. Apa penambahan ayat? Dia kata wa fi jannati sajadatun yasiru raqib fi zilliha mi'ata am la yatta'uha. Dia kata dalam syurga itu terdapatnya sebatang pokok. Dalam syurga itu terdapatnya sebatang pokok di mana seseorang yang berkenderaan berjalan di bawah teduhannya selama 100 tahun tanpa henti. Masya Allah. Dalam syurga itu terdapatnya sebatang pokok di mana kalau orang berkenderaan berjalan di bawahnya selama 100 tahun tanpa henti, tak akan habis. Takkan habis sampai ke ujung dia. Nak nyatakan pada kita saiz pokok tu memang besar lah. Memang besar lah. 100 tahun tu kan, Masya Allah. Tak tahulah, tak macam kita pun tak boleh nak gambarkan macam mana pokok yang begitu besar lah. Tuan-tuan pernah tengok kan cerita Avatar kan? Siapa pernah tengok cerita Avatar? Cerita fantasi lah kan? Cerita movie lah Avatar. Kan? Di mana makhluk yang badan biru tu kan, makhluk yang badan biru tu, Avatar tu mereka menyembah pokok. Menyembah pokok yang sangat besar lah. Mereka tinggal di satu planet yang jauh daripada bumi. Kemudian planet itu didiami oleh makhluk yang berekor, yang berwarna biru, dan saiz badan makhluk itu lebih tinggi daripada manusia lah. Manusia. Dan manusia pergi ke menjelajah ke planet tersebut dengan tujuan untuk mencari penempatan dan benda-benda lain lah mereka cari di sana. Dan makhluk Avatar ni tuan-tuan, dia menyembah pokok. Dia ada satu pokok yang besar tu lah.
Pokok yang besar tu yang menjadi perlindungan bagi mereka. Okey. Kalau pokoknya besarlah tu kan. Tapi dalam syurga sebenarnya lagi besar. Saiz pokoknya lagi besar tu kan. Kalau pokok balak, pokok yang tua mungkin 100 tahun, mungkin kalau kita peluk pun memang tak terjangkau nak peluk lah. Tak terjangkau kita nak peluk kalau pokok yang sebesar-besar ni. Dan biasa kalau pokok besar ni lah orang kata tinggalnya, orang kata lebah tualang dan sebagainya, yang biasa mereka akan buat sarang di atas pokok kan, di atas dahanan pokok yang begitu tinggi tu kan. Kalau tuan-tuan pernah tengok video macam mana orang ambil lebah atas pokok tualang tu, Masya Allah, punyalah tinggi tu kan. Kalau tuan-tuan ni jenis orang kecut pun tak berani, jangan panjat. Dia kena orang yang kental. Kental orang dia baru boleh panjat pokok. Tahu berapa pemeluk pun tak tahu dia tuan-tuan. Punyalah tinggi dia, menjulang. Kemudian dia punya sarang-sarang lebah tu dekat dahan-dahan tu. Nak mengalah ke dahan tu pun satu hal lagi tuan-tuan. Kalau jiwa kita tak mantap, tak kental, memang tak dapat nak ambil dah lebah tu dah. Sebabnya lebah pelawak tualang ni dia punya harga dia mahal. Mahal. Sebab apa? Susah nak ambil. Kesenang nak ambil. Baik. Jadi kita lihat pada tadi daripada riwayat daripada Imam Tirmizi ada penambahan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menambahkan, dia kata dalam syurga itu ada sepohon pokok di mana seseorang yang berkenderaan berjalan di bawah teduhannya selama 100 tahun tanpa henti pun mungkin tak sampai lagi lah. Mungkin tak sampai ke ujung lagi tuan-tuan. Sebabkan saiz pokok itu yang sangat besar, yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi malaikat-malaikat dan sebagainya. Baik, kemudian bacalah jika kalian kendaki, di mana Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wazillim mamdud. Wazillim mamdud. Maksudnya dan teduhan yang diluaskan. Dan teduhan yang luas. Surah Waqiah ayat 30. Ini ada kaitan dengan pokok yang besar yang diciptakan Allah Taala dalam syurga. Kemudian tempat sebesar cemeti dalam syurga lebih baik daripada dunia dan segala isinya, dia kata. Wa mawdi'in sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Kan, tempat yang sebesar cemeti kan dalam syurga tu lebih baik daripada dunia dan segala isi-isi dunia ni. Ni nak menyatakan pada kita dalam syurga tu walaupun ruang kecil pun akan didiami oleh manusia. Akan didiami oleh penghuni syurga walaupun sebesar cemeti lah. Ruang yang kecil akan ada orang. Akan ada penghuni syurga akan mengambil tempat tersebut. Dia tak nak dalam tu kosong, tak ada orang macam tu. Kena menyatakan pada kita bahawa syurga ni sangat penting kepada orang yang beriman dan sangat tinggi nilainya berbanding dengan dunia dan juga segala isinya. Baik, kemudian waqra'u in syi'tum, dan baca oleh kamu akan firman Allah Subhanahu wa taala jikalau kamu kehendak. Apa yang disuruh kita baca? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatid dunya illa al-mata'ul ghurur. Dia kata, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka dia telah berjaya. Tiadalah kehidupan dunia itu melainkan manfaat perhiasan yang menipu daya. Surah Ali Imran ayat 155. Itu satu hadis tentang. Kemudian dalam hadis yang kedua sebut dalam kitab ini, diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi yang menceritakan tentang Al-Mughirah Asy-Syu'bah, di mana beliau berkata, sami'tuhu 'alal mimbar yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa ayyu rabb man ahli jannah arfa'u manzilatan. Qala sa'uhaddisuka anhum a'datu karamatahum biyadi wa khatamtu alaihi fala aynun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar wa misdaqu zalika fi kitabillah
fi kitabillah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya apa tuan-tuan? Sami'tuhu 'alal mimbar. Aku telah mendengar beliau di atas mimbar sambil merafakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu 'alal mimbar yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa. Di mana baginda menukilkan dia kata, Nabi kata Musa telah berkata. Qala Musa telah berkata satu hari. Apa Musa berkata? Ai Rabb, wahai Tuhanku, man ahli jannah arfa'u manzilatan. Siapa penduduk syurga yang paling tinggi kedudukannya? Satu hari tuan-tuan, satu masa Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, man ahli jannah arfa'u manzilatan. Siapa di kalangan syurga yang paling tinggi kedudukannya? Qala sa'uhadditsuka anhum. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, aku akan memberitahumu tentang mereka. Aku telah menyediakan kemuliaan bagi mereka dengan tanganku sendiri. A'dadtu karamatahum biyadi. Kemudian wahtamtu 'alaiha, dan aku memeterai di ke atasnya. Maka fala ainu ra'at, maka tidak ada mata yang dapat melihat, wala uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang dapat mendengar, wala khatala qalbi bashar, dan tidak ada lintasan yang terlintas dalam hati manusia. Wa misdaqu zalika fi kitabillah. Kebenaran perkara tersebut terdapat dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa matlamat sebelum Quran? Dia kata fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Suatu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka daripada penyejuk mata. Surah Sajadah ayat 11. Ini nak menyatakan kepada kita bahawa hadis ni lebih kurang samalah macam hadis tadilah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan sesuatu perkara yang kita tidak pernah lihat. Sebenarnya hadis yang dalam yang kedua ni, hadis ni pendek. Dia ada satu lagi dalam satu riwayat lain, di hadis ni panjang. Dia ada disebutkan hadis itu, di mana disebutkan hadis itu, dia kata Sa'ala Musa alaihissalam Rabbah faqala ya Rabbi ma adna ahli jannah manzilatan. Qala huwa rajulun ya'ti ba'da ma yadkhulu ahli jannah al-jannah fa yuqalu lahu udkhul al-jannah fa yaqulu ya Rabbi kaifa wa qad nazala an-nas manzilahum wa akhadhu akhzatihim fa yuqalu lahu atarada ayyakuna laka misla malaka malikun min mulukid dunya wa yaqulu raditu rabbi fa yaqulu laka zalika wa misluhu ma'ahu wa misluhu faqala bil khamisati raditu rabbi fa yuqalu hadza laka wa asharatu amsalihi wa laka mastahat nafsaka wa lazzat ainuka fa yaqulu raditu rabbi qala fa'lamahum manzilatan. Qala ulaika allazina ardatu ghishtu karamatahum biyadi wa hatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wala tasma'u uzunun wala khatara 'ala qalbi bashar. Qala wa misdaquhu min kitabillah. Qala Allah Subhanahu wa taala fala nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini panjang. Ini dalam kitab ni dia pendek. Saya google dalam internet, rupanya hadis ni panjang. Di mana dia terima daripada, di mana Musa bertanya kepada Tuhannya. Satu hari tuan-tuan, Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, siapakah penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dia kata, iaitu seseorang yang masuk syurga setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Masuklah kamu dalam syurga. Jadi yang pertama Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah Tuhanku,
siapakah orang yang paling rendah kedudukannya dalam syurga? Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab, dia kata, iaitu seorang yang masuk syurga setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Mana semua orang dah masuk, dia tak masuk lagi. Mana dia yang paling last, dia paling last masuk. Lalu dikatakan kepadanya, kepada orang yang last tadi, urhul jannah, masuklah kamu dalam syurga. Lalu orang itu berkata, bila dia dah masuk syurga, dia pun berkata, ya Tuhanku, bagaimana hamba nak masuk syurga sementara semua orang telah menempati tempatnya masing-masing dan mendapatkan habuannya masing-masing. Dia timbulkan pertanyaan lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhanku, macam mana aku nak masuk syurga ni sedangkan semua tempat dah full kan? Semua tempat dah penuh tuan, tak ada ruang lagi, dan masing-masing telah pun mengambil bahagian-bahagian masing-masing lah. Lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu redha, mahu dan puas jika kamu diberikan semisal kerajaan salah satu daripada raja-raja di dunia? Kata Allah. Allah Ta'ala kata kepada dia, nak tak? Kau suka tak? Kau nak tak? Kau mahu tak? Kau puas tak kalau seandainya aku berikan kamu semisal kerajaan salah satu daripada raja-raja dunia? Dalam raja dan dunia kan banyak raja kan, dengan kerajaannya luas, kerajaannya besar. Dan biasanya kalau kerajaannya, kalau seorang raja itu kerajaannya luas, dia gah lah kan, kerajaannya luas. Jadi Allah Ta'ala, nak tak aku berikan kamu kerajaan, mana-mana kerajaan, semua kerajaan raja-raja yang terdapat di dunia. Dia kata. Lalu orang tadi berkata, mahu wahai Rabbi, aku nak ya Allah. Aku nak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada dia, baiklah, aku beri kamu hal itu. Kemudian ditambah lagi, dia kata ditambah lagi, dia kata aku beri kepada kamu akan apa yang kau nak tadi, mana seumpama satu kerajaan yang besar di dunia, dan aku tambah lagi dengan semisal itu. Lepas tu ditambah lagi, tambah lagi dengan sebuah kerajaan di mana dua kali tambah lah. Kalau makan tu makan tambah lah sikit, macam tu. Kemudian ditambah lagi semisal lagi, kemudian ditambah lagi semisal lagi, semakna 4 kali kan besarnya kerajaan yang dibagi kepada hamba yang paling last tadi. Itu paling last, itu hamba paling last surga tuan. Dia mendapat 4 kali ganda kan, 4 kali ganda besarnya kerajaan seseorang raja yang terdapat dunia ni. Kalau raja dalam dunia ni berapa besar kerajaan dia, maka hamba tadi dia mendapat 4 kali ganda luasnya kerajaannya di syurga itulah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian pada bilangan kelima, orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hamba rela dan puas. Hamba rela dan puas. Lalu dikatakan kepadanya, itu buat kamu, itu buat kamu. Ditambah lagi dengan semisal itu dengan 10 kali lipat. Dia dah bagi, Allah Ta'ala dah bagi dah tadi tuan-tuan 5 kali ganda kan. Kemudian tambah lagi 10 lagi. Allah Ta'ala tambahkan lagi tuan-tuan kepada ini yang orang paling nafsu syurga. Orang paling nafsu syurga tuan-tuan, masya-Allah. Apalagi kalau orang yang paling awal masuk syurga tuan-tuan. Mana ditambah lagi dengan semisal itu 10 kali lipat. Buat kamu juga apa pun yang diingini oleh dirimu dan apa pun yang menyenangkan matamu. Lalu orang itu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, hamba puas. Dia kata, ya Allah Tuhanku, aku puas. Mana puas dia seronoklah. Raditu Rabb, dia kata. Fayaqulu raditu Rabb. Dia berkata, raditu, aku redha, wahai Tuhanku. Kemudian lalu dia berkata, tuan-tuan, apa dia kata lagi? Kemudian Nabi Musa AS berkatanya, lalu bagaimana dengan penduduk syurga yang paling tinggi kedudukannya? Tadi yang paling rendah,
Tuan-tuan, tu paling rendah kan? Penduduk syurga paling rendah. Ini naik. Kemudian Musa tanya lagi, bagaimana penduduk yang orang paling tinggi kedudukannya dalam syurga? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu mereka orang-orang yang aku pilih. Aku menanamkan kemuliaan dan perhargaan mereka kepada mereka langsung dengan tanganku. Maka tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya, dan tidak ada telinga yang mendengar tentangnya, dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak ataupun pemikiran mereka. Itu kedudukan syurga pula. Kalau kedudukan yang paling tinggi dalam syurga pula, tu yang Allah Ta'ala sebut tu, mala ainan ra'at wala uzunun sami'at wala khatara khala qalbi bashar. Satu benda yang kita tak pernah tengok, satu benda yang kita tak pernah lihat, dan tak terlintas kat telinga pun. Itulah kedudukan yang paling tinggi lah. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab apa tu, dalam kitab Jauhar Marhum yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kelantani, dia ada cerita sikitlah berkenaan dengan kedudukan yang tinggi dalam syurga ini. Namanya Haziratul Kursi. Haziratul Kursi ini adalah satu tempat yang paling tinggi yang terdapat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasa kita dengar syurga syurga Firdaus yang paling tinggi lah. Tapi sebenarnya dalam syurga Firdaus itu pun ada lagi tempat yang paling tinggi dalam syurga itu. Maksudnya setiap syurga tu dia ada tempat yang tinggi yang dalam syurga itu, yang dikatakan sebagai Haziratul Kursi. Disebut dalam kitab kata Jauhar Mahub yang dikarang Syekh Ali bin Rahman Al-Kelantani. Dan saya pun tengok cari dalam kamus apa yang dikatakan sebagai Haziratul Kursi. Itulah satu benda yang kita tak pernah lihat dan pun tak pernah tengok pun. Itulah besok yang disediakan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi Allah Taala berfirman, dia kata, iaitu mereka orang-orang yang aku pilih. Aku menanamkan kemuliaan dan perhargaan mereka langsung dengan tanganku. Maka tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya, tidak pernah ada telinga yang mendengar tentangnya, dan tidak pernah pun terbesit terlintas sedikit pun dalam benak dan pemikiran manusia. Dalil dan bukti yang menyebutkan perkara ini ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sajadah itu ayat 17, di mana Allah Taala sebut dalam surah Sajadah apa dia? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat tadilah, di mana suatu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka daripada penyejuk mata hati. Mana akan ada satu benda yang Allah Ta'ala sediakan pada penghuni syurga ini, satu benda yang penyejuk mata hati dia. Sejuk kita tengok benda tu. Dengan mahligai dia, dengan air yang mengalir dalam syurga, kan, dengan bidadari syurga, kan, kemudian pasangan-pasangan dia, kemudian pelayan-pelayan syurga. Masya-Allah. Tak tergambarlah macam mana keadaan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam syurga tu tak ada dengan benda-benda kotor, benda-benda yang luat, kan, najis, kan, ingus, semua tak ada. Benda-benda yang ni semua tak ada. Dan kalau penghuni syurga tu, wanita syurga ataupun dari syurga itu, kalau seandainya telah pun dijimat oleh suami dia, maka kembalilah dia menjadi anak dara semula. Masya-Allah. Dan setiap penghuni syurga tu dia ada sampai 100 bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dah selesai dah. Saya rasa itu saja tuan yang dapat saya kongsikan. Jadi bidang terjun tuan malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit pengkongsian yang dapat saya sampaikan kepada tuan, mudah-mudahan kita dapat menerima manfaat. Insya-Allah. Apa saya wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala fil 'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Terima kasih Pak.